Ya, keluarga Malaysia, saban hari kita akan berbicara berkenaan topik inflasi dan selepasnya kerajaan pada ketika ini sudah pun melakukan pelbagai langkah proaktif untuk memperkukuhkan ekonomi berdasarkan sumber negara sedia ada sekaligus dapat mengurangkan dampak inflasi kepada ekonomi negara dan juga kepada rakyat secara keseluruhannya. Untuk hari ini kita akan berbicara topik inflasi dengan kita memberi pengkhususan kepada para usahawan khususnya bagi pengusaha mikro, kecil dan juga sederhana yang merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara. Jadi untuk kita berbicara berkenaan strategi usahawan atasi inflasi ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Aida Aris, Pengarah Pusat Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar HEP Universiti Malaya secara dalam talian. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Prof, hari ini Saudara Munawar. Ya, alhamdulillah Prof. Baik Prof. Hari ini sudah pastinya Prof kita nak berbicara berkenaan bagaimana langkah strategik yang terbaik yang perlu dilaksanakan oleh para usahawan di luar sana khususnya PMKS untuk mereka mengatasi dan juga mengurangkan dampak daripada kesan inflasi yang berlaku di negara kita pada ketika ini Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum saudara Munawar dan seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Dan terima kasih juga sekali lagi pada RTM kerana menjemput saya untuk membincangkan topik yang memang begitu current, begitu semasa sekali, terkini lah pada hari ini. Iaitu topik inflasi ini. Dan kita pagi ini kita akan cuba mengupas topik inflasi ini dari perspektif usahawan ataupun keusahawanan terutamanya PMKS. Strategi dari segi strategi usahawan untuk mengatasi inflasi ini memang ada yang melihatnya dalam jangka pendek dan ada yang lebih berpandangan jauh Untuk mereka yang berpandangan pendek ataupun berpandangan jangka pendek, mereka akan menggunakan strategi seperti mungkin mengurangkan tenaga pekerja dan sebagainya. Sebentar tadi kita baru saja ikuti perbincangan tentang sektor tourism, sektor pelancongan yang sekarang ini sedang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerja apabila sektor itu dibuka semula. Dan salah satu sebabnya ini berlaku ialah kerana usahawan pada waktu itu, pada waktu PKP dahulu telah mengambil jangka pendek, pandangan ataupun pendekatan jangka pendek dengan memberhentikan pekerja. Tetapi untuk usahawan yang berpandangan jangka panjang, mereka akan cuba explore ataupun meneroka kaedah-kaedah lain seperti mengurangkan pembaziran dalam pengeluaran itu sendiri. Kalau kita lihat pengusaha-pengusaha restoran yang menjual secara lambak ataupun buffet contohnya, begitu banyak sekali peluang untuk mereka mengurangkan pembaziran dari segi pengeluaran makanan itu sendiri. Dan ini boleh digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengurangkan tekanan inflasi. Kita tahu Malaysia ini merupakan salah satu daripada 10 negara yang paling banyak membazir makanan di dunia, antara 10 yang tertinggi di dunia. 17,000 tan sisa makanan dibazirkan setiap hari di Malaysia ini. Jadi ini satu peluang untuk usahawan meneroka bagaimana mereka boleh mengurangkan pembaziran sebagai satu kaedah untuk mengurangkan tekanan inflasi. Satu lagi kaedah jangka panjang yang mungkin boleh diterokai oleh usahawan adalah untuk cuba mengeluarkan sumber bahan mentah mereka sendiri. Sekali lagi kalau kita ambil contoh pengusaha restoran, mereka yang selama ini mungkin setiap hari membeli cili atau terung atau kacang bende dan sebagainya ataupun buah-buahan, setengah-setengah jenis buah-buahan mereka mungkin beli. Sekarang ini adalah masa yang sesuai untuk mereka meneroka kemungkinan untuk menanam sendiri bahan-bahan mentah seperti sayur-sayuran yang mereka gunakan dalam operasi restoran mereka. Ini adalah masa yang paling sesuai untuk mereka meneroka teknologi-teknologi urban farming contohnya, untuk mereka cuba menghasilkan bahan mentah mereka sendiri. Jadi kesimpulannya seperti yang saya katakan tadi, ada usahawan yang mengambil pendekatan jangka pendek, buang pekerja, mengurangkan kualiti barangan, kualiti perkhidmatan, tetapi di samping itu ada juga usahawan yang mereka lebih long term, mereka ada vision, dan mereka tahu
sewaktu PKP dahulu itu adalah tempoh yang sementara sahaja, ya, dan mereka hanya perlu bertahan untuk beberapa ketika dengan cuba meneroka kaedah-kaedah yang lebih inovatif untuk menghadapi tekanan tertentu dalam suasana ekonomi semasa. Ya, Saudara Munawar? Ya, banyak strategi yang diketengahkan oleh Prof dalam membantu para usahawan untuk mereka upaya dayakan perniagaan mereka dalam ekosistem semasa pada ketika ini. Dan Prof, tidak dinafikan Prof, kita sebelum ini pernah mendengar segelintir kecil peniaga yang cuba untuk menyorok stok barangan kawalan termasuk juga penyelewengan barang kawalan bersubsidi yang menjadi penyumbang utama kepada ketirisan subsidi dan juga gangguan kepada bekalan barangan di pasaran kita pada ketika ini. Jadi mungkin Prof boleh memperhalusi apakah antara kesan perlakuan ini kepada peniaga dan juga kepada ekosistem ekonomi kita secara keseluruhannya, Prof. Ya. Contoh yang terkini yang mungkin boleh kita gunakan ialah minyak masak. Ya. Kita tahu begitu banyak sekali penyelewengan. Saban hari kita mendapat berita, ya, didedahkan di dalam akhbar dan media-media, ya. Ada penyelewengan tertentu yang dilakukan terhadap dalam bentuk penyeludupan, contohnya minyak masak ke negara jiran. Ini memang apa orang kata satu kaedah yang jangka pendek. Sekali lagi, short term, untuk mereka yang berpandangan pendek, mereka menggunakan kaedah menyorok ataupun menyeludup barang-barang ini sebagai satu justifikasi untuk menaikkan harga. Kerana kita tahu bahawa harga barangan ini dia tertakluk kepada penawaran dan permintaan. Jadi apabila mereka menyorok barangan tertentu, penawaran itu ataupun bekalan akan meruncing, ya, dan permintaan akan melonjak. Dan itu digunakan sebagai satu justifikasi untuk menaikkan harga. Dan ini akan terus menyumbang kepada kenaikan inflasi terus-terusan. Ya. So itu dia punya kesannya kepada ekonomi secara keseluruhan. Tetapi kepada peniaga itu sendiri, kerana hari ini kita nak melihat dari sudut keusahawanan, kan? Kepada peniaga itu sendiri, dia mempunyai kesan yang sangat negatif dalam jangka panjang. Kerana pengguna akan beralih kepada peniaga yang lain. Ya, kalau seseorang peniaga yang mereka telah biasa kunjungi, ya, pusat perniagaan ataupun kedai itu, pengguna dah biasa mengunjungi tempat itu, tetapi kerana kegiatan-kegiatan seperti ini, pengguna boleh saja beralih kepada pembekal yang lain ataupun peniaga yang lain. Ataupun dalam waktu yang lebih panjang, dalam jangka waktu yang lebih panjang, bukan saja beralih kepada pembekal yang lain, tetapi pengguna juga boleh beralih kepada produk alternatif. Produk alternatif maknanya mereka meninggalkan terus produk yang ini dan mencari alternatif yang lain. Dan untuk jangka masa panjang ini memang akan memberi kesan kepada permintaan dan harga barangan tersebut. Saya beri contoh seperti minyak masak tadi. Ramai sekali dalam kalangan kenalan saya yang berura-ura untuk tidak menggunakan minyak masak lagi dalam masakan mereka. Mereka sudah berkira-kira untuk membeli steamer contohnya ataupun air fryer contohnya. Jadi pada mereka, okey, kalau susah sangat nak dapat minyak masak, baik tak payah goreng saja lagi makanan, kita kukus dengan menggunakan produk seperti steamer atau kita goreng dengan menggunakan produk seperti air fryer. So ini menunjukkan, ya, trend perubahan pengguna itu sendiri yang akan memberi kesan kepada peniaga untuk barangan-barangan tertentu yang menggunakan kaedah-kaedah yang tidak beretika untuk menangani kesan inflasi pada hari ini. Okey, itu dari sudut keseluruhannya kepada peniaga-peniaga yang mungkin melakukan langkah tersendiri bagi menangani permasalahan dari sudut inflasi ini. Mungkin kita boleh juga memperlihatkan dari sudut spesifiknya kepada usahawan dan usahawan F&B, Prof. Bagaimana kita lihat dalam situasi ini dikala harga semakin meningkat ini, Prof? Terdapat dua kemungkinan yang boleh berlaku, Prof. Sama ada harga makanan akan terus meningkat ataupun kemungkinan yang kedua, harga makanan dikekalkan ataupun kuantiti makanan tersebut akan dikurangkan. Jadi mungkin Prof boleh memperincikan bagaimana dari sudut pro and cons dalam hal ini untuk kita mengatasi masalah ataupun tekanan daripada inflasi ini, Prof.
Okey, secara kebetulan ya soalan saudara Munawar ni yang ketiga ini dia sebenarnya saya kupas sedikit dalam soalan yang pertama tadi. Jawapan pada soalan yang pertama kerana saya menggunakan contoh pengusaha restoran ya pada waktu itu. Jadi itulah dia bergantung kepada pendekatan yang diambil oleh usahawan ya, mentaliti dia, mindset dan pendekatan yang diambil. Ada yang very short term ya, dia punya mindset itu sangat short term. Dia hanya memikirkan pulangan untuk hari ini, pulangan dalam jangka waktu terdekat. Dan mereka ni akan menggunakan kaedah atau strategi seperti yang saudara Munawar sebutkan tadi ya, contohnya dengan menggunakan mungkin bahan mentah yang lebih rendah kualitinya supaya mereka dapat mengurangkan kos pengeluaran ataupun mereka mengurangkan jumlah volume ya produk itu sendiri. Kalau dahulunya mungkin sukatan kalau orang beli nasi lemak contoh, sukatannya mungkin 1 mangkuk besar. Sekarang ini untuk mengurangkan tekanan inflasi dia gunakan mangkuk kecil sebagai contoh ya. Tapi ini adalah pendekatan jangka pendek lah. Ya, kalau mereka yang berpandangan lebih jauh seperti yang saya sebutkan tadi, mereka lebih suka meneroka kaedah-kaedah yang lebih long term seperti bagaimana nak mengurangkan pembaziran ya. Dan bagaimana boleh mereka ni cuba menghasilkan bahan mentah mereka sendiri. Itu lebih memberi pulangan dalam jangka masa panjang. Baik, kita harapkan melalui perkongsian kita pada pagi ini, Prof, dapat memberi inspirasi dan juga membuka mata kepada para peniaga khususnya untuk usahawan PMKS di luar sana untuk mereka memperkasakan dan juga merangka strategi baharu mereka khususnya dalam menepani cabaran semasa ekonomi ataupun ketidaktentuan ekonomi di peringkat global dan juga menangani tekanan daripada inflasi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Aida Aris, Pengarah Pusat Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar HEP Universiti Malaya atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih.